Fia Studio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah bi alam. Saya minta maaf dah, saya nak minta izin kalau tak ada halangan bukalah untuk muslimat tu. Kesian saya duk tengok depa duk jeluh-jeluh. Silah. Mai jauh-jauh nak tengok, biar depa tengok sama insya-Allah. Bagi peluang kat depa sama. Yang marah Ustaz dah. Minta maaf dah. Sebab yang rajin mengaji ni muslimat, mereka bawa buku-buku rumah kita. Tuan-tuan mau mengapai. Mereka rajin sungguh, insyaAllah. Baik, assalamualaikum tuan-tuan yang saya hormati, tuan pengerusi masjid, tuan pengacara majlis, seluruh ahli jawatan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian, alhamdulillah. Dalam keadaan kita duk semangat untuk berkempen ni, ambillah peluang masa sikit untuk dengar kuliah juga, kan? Sagi lepas main isyak pukul 9 kita keluar pergi dengar ceramah kelompok pula, kan? Waktu maghrib, waktu isyak ni, antara maghrib isyak ni dengar ceramah, dengar kuliah dulu, kan? Lepas tu pergi dengar ceramah politik pula, pompang pukul 12 balik rumah. Esok subuh tak bangkit. Jam tu tak maulah. Baik tuan-tuan, malam ni disebabkan tak ada tajuk khusus yang nak kita bincangkan pada malam ni, saya nak bawa pada tuan-tuan 4 ciri dan sifat penghuni syurga. Kita nak bincang untuk malam ni. Kita ni semua nak masuk syurga Allah. Sebab kalau kita tak masuk syurga, kita masuk neraka. Dan kita tak akan mampu untuk bertahan duduk dalam neraka walaupun sekejap. Masuk syurga, sallallahu alaihi Muhammad, Allah bagi kepada orang beriman. Bila masuk syurga dia tak keluar-keluar dah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Dan tengok macam mana Allah takkid ayat tu. Allah perkemah sungguh, nak habaq kata tak keluar-keluar dah. Kalau Allah sebut khalidina fiha pun cukup dah. Apa maksud khalidina fiha? Kekal dalam dia. Kalau kita faham kekal dalam dia tu, maksud tak keluar lah. Tapi Allah tambah lagi kat ujung abadah. Nah, habaq kata sungguh-sungguh kekal dekat alam tu. Sungguh-sungguh. Sallallahu alaihi wasallam.
Kalau kata khalidina fiha tu memadai dah faham dah masuk syurga tak kalau keluar dah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam nak masuk syurga ada beberapa keadaan umat yang akan salli ala Sayyidina Muhammad melayakkan dia untuk masuk syurga di hujung dia, orang beriman. Nombor satu, dia masuk syurga langsung masuk syurga. Dia panggil golongan yang akan masuk syurga bi ghairi hisab, masuk syurga tanpa hisab. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, salli ala Sayyidina Muhammad, petik satu riwayat yang cerita waktu kita semua duduk melutut depan di padang mahsyar. Wa tara kullu ummatin jathiyah, Allah sebut dalam surah Al-Jathiyah. Kamu melihat manusia semua jatuh melutut. Pasal apa melutut tu? Sebab salli ala Sayyidina Muhammad nak bersin. Mesti kalau tak jadi tak payah. Jadi Allah sepuas tu potong mood. Sudah saya. Jadi subhanallah, ketakutan yang teramat menyebabkan manusia semua jatuh melutut. Takut ni, takut. Allah cerita. Bila kita tengok dosa, kita tengok api neraka menjulang, semua orang takut jatuh melutut. Tak berani nak angkat kepala. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, kan, tunduk kepala mereka di hadapan Tuhan mereka, tunduk takut api neraka kayak. Sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan manusia duduk takut ni, takut, keluar pula leher ni, mai pula duduk patuk orang ni lempar masuk dalam neraka. Ketakutan sangat. Tiba-tiba dia kata, Allah dengar satu suara kata, bangun orang ni, bangun. Siapa orang ni? Pasal apa ni? Pasal apa kena bangun? Bangun orang ni. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang ni bangun, orang yang tatajafa junubuhum, mereka merenggangkan rusuk-rusuk mereka, lambung mereka daripada tempat-tempat tidur mereka. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Khaufan wa tama'an, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Merintih, merayu, menangis ke dalam sungguh takut kepada Allah SWT. Bila tu waktu tidur, waktu qiyamul lail ni, bangunlah orang-orang ni. Pasal apa ni? Dalam kitab tersebut, riwayat tersebut, masuk ke pintu syurga sebelah kanan, masuk langsung, terus masuk dalam syurga Allah. Dia panggil kelompok-kelompok yang akan masuk syurga bi ghairi hisab, tak ada hisab. Timbang mizan tak lalu, titian sirat tak, ketakutan waktu nak turun kita amal, semua dia tak melalui ketakutan ni, terus masuk syurga. Kelompok yang kedua, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kelompok yang berdosa. Dia masuk neraka, padam dosa-dosa, dibalas dengan azab dalam neraka dulu, kemudian ujungnya apa? Masuk syurga. Allahumma salli ala Muhammad. Ni orang-orang yang endingnya masuk syurga juga. Tapi subhanallah, Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, dia kena azab dulu, ujungnya baru masuk syurga. Kelompok ketiga ada dosa, sallallahu alaihi Muhammad, tapi dia sempat diampunkan seluruh dosa-dosa dia. Dia mati dalam keadaan dia tak ada dosa. Lalu dia nanti berhadapan jugalah dengan timbang hisab, bla bla semua. Ini dia masuk syurga, tapi tak melalui azab. Kelompok keempat, kelompok yang buat dosa, tak sempat bertaubat, pergi depan Allah, bawa segala dosa, tetapi dengan rahmat dan kasih sayang Allah, Allah ampunkan dosa-dosa dia, dan ending dia masuk syurga. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita harap yang mana? Kita harap kita masuk syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Walaupun kita tahu kita bukan layak pun, dosa banyak macam-macam kita buat. Ataupun yang kedua, ada dosa tapi Allah ampunkan dosa kita dengan rahmat kasih sayang Allah. Allah izinkan kita terus masuk syurga tanpa hisab, masuk syurga tanpa melalui azab. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebab tu dalam bab doa makan pun ajak kita baca sallallahu alaihi wasallam, wa qina azabannar. Ya, ada satu doa nama
Ummud doa, ibu segala doa. Siapa tahu ibu doa? Ummud doa, mak segala doa, ibu segala doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, amalan dia bila dia baca segala-segala doa-doa, dia akan tutup dengan doa tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Seorang sahabat dia mengadu kat Nabi, dia kata, Rasulullah, saya ni tak pandai nak menyusun-nyusun doa, saya tak pandai. Habis kamu baca doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nabi kata, saya pun doa yang tu je. Dia doa yang merangkum semua sekali. Apa saja yang tuan-tuan harap, semua dalam doa tu. Sebab dia panggil ibu segala doa. Tuan-tuan hajat nak jadi kaya, ada dalam doa tu. Tuan-tuan nak rumah tangga bahagia dalam tu. Nak anak-anak soleh, ada dalam tu. Nak rumah besar, nak kehidupan tenang, nak apa sahaja dalam bahagian dunia, ada dekat fid dunya hasanah. Semua ada kat dalam tu. Tidak? Tak akhirat, mati husnul khatimah, duduk dalam kubur-kubur seluas mata memandang kubur, dapat nikmat dalam kubur sebagainya. Soalnya kubur kita daripada taman-taman syurga, hampar pemaidani indah, bangkit daripada masyaduk tepi Nabi SAW, dapat naungan arasy Allah, dapat pula masuk syurga tanpa hisap ke apa-apa, sampai ending yang masuk syurga paling tinggi. Semua benda tu dia panggil apa? Wa fil akhirati hasanah, di akhirat hasanah. Semua ada. Termasuk dalam wa fil akhirati hasanah tu ialah jauh pada api neraka. Tak masuk neraka, duduk dalam wa fil akhirati hasanah tu lah. Betul tak ni? Faham tak faham tu? Tapi Nabi ajak, Allah ajak dalam Quran. Hadis doa ni doa dalam Quran. Surah Baqarah. Sallallahu alaihi wasallam. Di hujung doa tu apa? Wa qina azabannar. Bukankah dalam wa fil akhirati hasanah tu dah ada dah, tak masuk neraka? Pasal apa letak sekali kat ujung tu jauh pada api neraka? Sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa tak tu hujung tu masuk syurga? Pasal apa tak letak di hujung tu masukkanlah kami dalam syurga, tapi jauhkanlah kami daripada api neraka? Pasal apa? Pasal ada orang masuk syurga tapi masuk neraka dulu. Ulama sebut mengkhususkan sesuatu yang umum. Balik kampung balik kampung lah pilihan raya ni. Ada yang balik kampung nanti kirim salam kat semua lah. Mak ayah kirim salam jangan lupa. Bukankah semua tu mak ayah ada kat dalam tu dah? Ada. Dan abang kata yang mak ayah tu khusus, yang ni kena bagi salam, yang lain tu tak apa lagi, kukut terlepas. Tu sama dekat wa fil akhirati hasanah tu, ada semua dah kat dalam tu. Tapi yang ni betul-betul yang punya tak mau, apa dia? Masuk neraka. Boleh faham tuan-tuan? Sebab kita tak akan mampu untuk berhadapan walau sesaat waktu kita masuk dalam neraka. Tak akan mampu. Allahumma salli alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, kita nak apa? Kita nak masuk syurga. Syurga ni satu tempat yang tak ada azab, tak ada sedih, tak ada duka cita, tak ada tak seronok, tak ada sakit, tak ada tua, tak ada gelisah. Cerita benda yang tak seronok tak ada dalam syurga. Tuan-tuan boleh bayang tak pergi satu tempat yang seronok aja, seronok aja, tak ada tak seronok, seronok aja. Mana nak cari tempat tu? Bahkan seronoknya dalam syurga, seronok yang bertambah. Seronok, lepas tu seronok lagi. Sedap, lepas tu sedap lagi. Minum air. Contoh minum air ni, contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh. Contoh. Minum air. Kita teguk tu sedap lah. Sagi teguk yang kedua lagi sedap pada teguk pertama. Teguk yang ketiga lagi sedap pada teguk yang kedua. Lagi teguk lagi sedap, lagi teguk lagi sedap daripada air yang sama. Mana nak cari air macam tu dalam dunia ni? Makan satu suap tu sedap dah. Sagi suap yang berikut lagi sedap, suap yang berikut lagi sedap. Allah, mana nak cari makanan tu? Ada dalam dunia tu? Tak ada. Memang tak ada.
Tahu pasal apa? Pasal Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, qala Allah, a'adtu li ibadis salihin ma la 'aina ra'at wala uzuna sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Telah ku sediakan bagi hambaku yang saleh syurga yang ma la 'ain ra'at, mata tak pernah tengok, wala udhuna sami'at, telinga tak pernah dengar, wala khatara ala qalbi bashar, hati pun tak pernah terlintas nikmat tu. Kadang-kadang mereka buat video tempat-tempat cantik, tempat di Salih Semat, di Eropah, di mana ayat terjun cantik, buat pondok-pondok kecil tepi tu, hijau lawa, cantik video tu. Lepas tu dia letak ayat-ayat Quran cerita tentang syurga. Kita boleh bayang, macam ni kot cantik syurga. Dah. Nah. Selagi mata boleh tengok, tu bukan syurga. Sebab syurga ini di luar daripada kotak akal kita. Boleh bayang tak satu sungai yang sangat cantik habis. Allah sebut dalam surah Al-Muhammad dalam Quran, tajri min tahtihal anhar. Surah Al-Muhammad, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir cerita istana-istana kita di dalam syurga nanti duduknya, sungai itu mengalir di bawah istana-istana tu. Dalam riwayat cerita tentang istana-istana kita dalam syurga, bata-bata tu buat pada emas syurga, bukan emas dunia, emas daripada syurga tu, bata-bata dia tu. Debu-debu dia daripada kasturi syurga, kubah-kubah yang tu daripada kubah-kubah emas, pasir dia tu daripada selama mutiara-mutiara, lu'lu', mutiara-mutiara. Sallallahu Muhammad. Bilik-bilik dalam istana tu pula Nabi gambarkan bilik-bilik yang dibuat daripada permata-permata syurga yang berongga. Ni batu permata ni, diamond ni, sak ni pun entah berapa harga dah, kan? Ini bukan dunia, syurga punya permata berongga. Orang berjalan sebelah sana tu boleh nampak bayang-bayang sana tu. Tuan-tuan, saya duk cerita ni, tuan-tuan duk terbayang, nampak tak? Duk terbayang tak tu? Bayang tak? Tu bukan syurga yang duk bayang tu. Pasal apa? Selagi duk boleh terbayang dalam akal, tu bukan syurga. Sebab Nabi sebut apa? Wala khatara ala qalbi bashar. Hati pun tak pernah terfikir macam mana keadaan dia nanti dalam syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bawah dia tu mengalir sungai-sungai yang berpunca daripada arasy Allah. Allah lagu mana cantik tak tahulah. Teringin apa? Teringinnya dapat selalu. Sebab dalam syurga tak perlu susah-susah. Kita ni Nabi apa? Allah barang tinggal dalam kereta pula dah. Contohlah, nak kena pi pula. Tuan-tuan duduk Alostar ni tak ada lah duduk jenis tinggi-tinggi, flat-flat tinggi-tinggi kan. Saya biasa duduk apartmen tinggi-tinggi, duduk Kuala Lumpur tu 4 rumah tinggi-tinggi. Allah kalau tinggal barang dalam kereta, ya Allah, esok ambil bini kita ambil nak pakai ni tak payah, esok tak larat malas nak keluar sebelah kena usul. Kita pakai kereta depan tu malas nak pergi tu, nak pergi dalam syurga. Susah tu nak pergi tu tak ada susah nak teringin buah tu turun main kat kita. Lagu tu lagu mana tak tahulah tuan-tuan, nak cerita. Kita duk cerita ni tak sampai rasa walaupun sikit indahnya syurga tu, nikmat syurga ni lah. Muslimat dia kata orang lelaki-lelaki bidadari bagi sampai 70 bidadari, 100 bidadari. Kata ni kami ni
Oh, laki kami ni bidadari, mama kami ni pak. Jealous tu sifat manusia kat dunia. Dia akhirat dalam syurga tak ada cemburu. Kita muslimat cemburu apa? Dia penghulu bidadari, dia lagi terror pada bidadari yang ada. Kalau bidadari tu cantik, dia lagi cantik. Tak nak maklum. Ni tak ada ni, kedok-kedok semua tak ada. Kedok-kedok tak ada. Maklum masuk syurga umur 18. Ingat dah umur 18 dulu mana? Tu umur 18 dulu. Syurga punya umur 18 lagi cantik daripada bidadari. Bidadari tu ayat liak dia menitik jatuh kat dunia ni wangi satu dunia. Macam mana keadaan dia? Mana sebab? Isteri kita lagi cantik daripada bidadari, penghulu bidadari. Tuan-tuan tak tengok oleh lah. Ha, subhanallah. Orang perempuan, dia minat dia bukan kot tu. Allah jadikan apa yang tersedia dalam syurga daripada apa yang kita tahan waktu kita hidup kat dunia dulu. Ada orang dia suka minum arak, berhenti minum arak sebab beriman kepada Allah. Tahan, Allah bagi kat dia bukan sebotol arak, satu sungai arak hang minum. Hang sabar sat kat akhirat dapat. Orang lelaki-lelaki pada ni, orang lelaki-lelaki ni tuan-tuan, dia suka tengok pada pemandangan yang indah Allah bagi. Bukan pemandangan tu, pemandangan orang perempuan lah. Zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa, Allah sebut dalam Quran. Allah hiasi syahwat-syahwat lelaki dengan apa? Dengan wanita. Dia kata ustaz tak apalah, ustaz tak apa. Siapa kata ustaz tak apa? Sopan apa ya? Kalau ada ustaz pada macam tu, saya tak ada apa, perempuan main telanjang depan saya pun saya okey, tak ada masalah apa. Itu menunjukkan ustaz tu ada masalah. Allah jadi manusia macam tu. Kalau laki-laki dengan laki-laki, tu pelik. Dia minat laki-laki dengan perempuan, minat perempuan. Hak tu dia bercanggah daripada fitrah. Memang Allah jadi macam tu. Tapi kalau dia sabar kat dunia, sabar kat dunia, no, kat akhirat Allah bagi kat dia bukan yang dua ada kat dunia ni. No, bidadari Allah bagi kat dia. Hang sabar sat. Orang lelaki passion lagu tu. Orang perempuan dia tak tengok yang tu. Sebab tu orang lelaki kalau bini dia mati, dia kelang kabut dan menikah lain. Dia kelang kabut dan menikah lain. Bukan pasal dia harap ada orang tolong uruskan kehidupan dia sebab dia tak boleh nak duduk seorang-seorang. Betul tak betul ni? Biar mengaku cepat. Orang perempuan dia kadang-kadang salih ala si Muhammad, Allahumma salli si Muhammad, dalam dia punya cemburu tu, sampai dia mati pun dia tak pergi menikah. Abang kita buat janji setia lah. Apa dia? Lepas dia mati abang menikah, jangan menikah lain. Oh jam dia kata. Subhanallah. Dia orang perempuan dia boleh janji kalau lelaki dia mati dia tak akan menikah lain. Dia boleh, dan dia boleh sungguh. Dekat madrasah saya ramai warga mas yang duduk di madrasah saya yang lelaki mati tak nikah duduk. Makcik tak mau kan ni ada orang duduk berkenan ni, ada lah orang duduk main mengaji duduk jeli tengok tu orang kampung tu berkenan tu mau tak mau Ustaz buat payah lagi dia tua dia sakit aku juga nak kena mengurut dia. Tak mau dia kata tak mau dia tidak duduk seorang-seorang perempuan macam tu. Orang lagi tadi dia kata mai kita buat janji setia abang, pas saya menikah saya mati abang jangan kahwin lain. Dia pun nak ya tak ya nak buat agreement susah tuan-tuan. Lepas tu dia pesan kat lelaki dia, abang saya bagi abang kahwin lain. Oh okey, alhamdulillah, tapi lepas saya mati. Oh lambat lagi punya cerita tu. Itu pun lepas saya mati, lepas rumput tumbuh abang kahwin lain. Kalau lagi rumput tak tumbuh abang tak boleh kahwin. Tu nak abang kata lepas mati pun dia tak boleh kahwin. Lepas rumput tumbuh lagi baru abang kahwin. Dia pun dia tu takdir Allah, bini dia mati tiap-tiap hari pergi siram kubur bagi rumput tumbuh cepat sikit. Ambil air siram, tapi dua heran tak tumbuh-tumbuh. Keliling tu tumbuh, tang kubur tu tak tumbuh. Dia kata apalah ilmu apa bini aku pakai, dia kata tak tumbuh-tumbuh. Tu lama. Aduh dia kata jam dah pergi buat janji bukan-bukan. Satu hari tu selisih dengan adik ipar dia, adik isteri dia. Dia kata main mana?
Mai aku bawa kak. Oh, hang rajin juga dia mai ziarah bawa kak. Oi, tiap hari saya mai. Tiap hari. Pasal apa mai tiap hari? Kak pesan. Lepas dia mati, mai cabut rumput dia. Oi, macam tak faham. Kak pesan. Tiap hari tolong mai cabut rumput dia. Jangan bagi rumput tumbuh. Dia tak faham pasal apa. Kita baru aku tahu pasal apa rumput tak tumbuh-tumbuh. Nak apa lepas mati pun dia tak bagi. Tambah-tambah waktu dia hidup ni. Tuan-tuan semua. Orang perempuan dia tak minat yang tu. Dia minat apa? Perhiasan. Orang perempuan dia minat perhiasan. Siapa yang banyak duduk di rumah? Orang perempuan. Maka Allah bagi kat orang perempuan ni apa? Bangunan-bangunan yang indah dalam syurga. Istana-istana yang indah dalam syurga. Bukan takat mah pakai kat leher ni, bukan takat mah pakai kat gelang ni. Mah duduk dinding dia. Rumah dia buat pada mah. Oh, nak cerita. Oi, permata bukan takat ni. Bilik Ustaz, subhanallah. Bilik kita ni nak buat pakai apa bang? Kita pakai gypsum board dah lah, jimat sikit. Kita pakai bata simen, bata hangat bang. Kita pun nebus bata merah. Oh, bata merah mahal. Ni kat akhirat tak bincang bata merah, bata pasir. Kat bincang ni dekat akhirat apa ni? Kat syurga. Bata daripada permata. Ada apa? Perempuan. Pinggan-pinggan. Lepas tu Nabi SAW tak bagi kita orang Islam makan pinggan, guna pinggan emas, pinggan perak, tak boleh. Pinggan emas, pinggan perak tu untuk orang kafir. Orang Islam ni emas, pinggan emas, pinggan perak Allah bagi kat kita. Nanti hangpa guna pinggan emas dan pinggan perak dekat mana? Dalam syurga. Perhiasan Allah bagi sebab orang perempuan sukakan kepada perhiasan-perhiasan yang tu Allah bagi. Sabak sat kat dunia, teringinlah bang, tengok dia tu tukar kereta baru pula dah, teringinlah. Sabak bila sabak ke akhirat dapat lebih hebat lagi daripada tu. Ya bang, baju dia lawa lah, insyaAllah, cantiknya. Tu saya pergi mayang tadi ni, dia kata, balik cerita kat lagi dia. Saya pergi mayang tadi ni, kok kat depan tu pakai kain telekong dia, ya Allah, lawa lah. Renda tu dah, berapa kilo ni tak tahulah. Saya duduk semayang ni, Allahu Akbar lah. Tu pokok kurma ke pokok nyok tu, tu dekat tu, jek dekat tu. Kain telekong tu, teringin lah, tanyalah berapa kain telekong ni kat beli. Murah je saya beli. Berapa ni? 500. Mesti semayang khusyuk nak pakai tu. Teringinlah apa? Sabar kat akhirat dapat lagi hebat daripada tu. Yang tok lelaki tu pun sabarlah. Yang isteri pun sabar. Dia pergi beli rod mancing tu Shimano. Tang-tang dia bunyi tak mana sama. Ni. Oh subhanallah. Jadi apa yang Allah nak bagi ke akhirat ni, daripada apa yang dia sabar kat dunia, ke akhirat ni dia akan dapat lebih hebat. Allahumma salli alaihi. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, maka subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka Nabi SAW pun baca, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tak ada seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Jadi tuan-tuan, ada 4 sifat penghuni syurga yang Allah sebut, yang kita boleh ambil manfaat daripada surah Qaf yang biasa Nabi SAW baca dalam solat Jumaat, dalam waktu khutbah Jumaat. Nabi akan petik sallallahu alaihi wasallam daripada surah Qaf dalam khutbah Jumaat tentang sifat-sifat penghuni syurga. Ada 4 sifat yang Allah sebut dalam ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Sadaqallahul azim. Surah Qaf ayat 31, 32, 33, 34 dan 35. 4 ciri ahli syurga. Maksud
dan didekatkan syurga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh, yakni daripada mereka. Inilah yang dijanjikan kepadamu, iaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara yakni semua peraturan-peraturannya, iaitu orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan salim, dengan aman, dan itulah hari berkekalan. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya. Dalam ayat tersebut, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan di sisi kami ada tambahannya. Aziyadah, tambahan daripada nikmat yang Allah berikan kepada ahli syurga. Ada beberapa ayat yang Allah sebut tentang dan tambahannya, tambahan ahli syurga dan tambahan dia. Apa maksud tambahan ni? Ialah melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tambahan. Dalam syurga ni nikmat, segala nikmat dah. Sonok. Dalam kitab Bahrul Mazi cerita ada pasar dalam syurga. Dia duduk berimpun dalam syurga, ada pasar. So Abu Hurairah tanya, pasar dalam syurga sama ke macam pasar dekat kita ni wahai Rasulullah? Tak sama. Ada macam-macam barang yang kita boleh dapat dekat situ, tapi tak ada jual beli. Teringin apa nak ambil. Kita nanti dekat dalam syurga ada kita punya mimbar kita sendiri. Masing-masing ada mimbar dia ni. Setiap orang kita ni ada mimbar kita sendiri. Jangan duduk pegang mimbar macam ni. Mimbar ini tempat duduk kemuliaan. Ada orang mimbar daripada emas, ada orang daripada permata, ada orang daripada mutiara-mutiara, ada orang dari ikut kepada amalan dia waktu hidup kat dunia dulu ni. Paling rendah sekali mimbar daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kasturi. Lagu mana tak tahulah, kasturi syurga tak tahu macam mana. Cuma kita ni duduk teringin tu tengok ada orang dapat lebih lepas kurang daripada kita. Tengok tu, masya-Allah tu Tok Bilal tu, Tok Bilal masjid apa ni? Ar-Rahman. Mana ada Tok Bilal sini? Tak ada. So, saya selalu dia tak mengaku. Ada. Alhamdulillah. Tengok, masya-Allah ni Tok Bilal ni, masya-Allah. Dapat darjat tinggi, masya-Allah duduk dia. Alangkah cantiknya pakaian dia. Kalaulah aku dapat pakaian macam dia, terlintas hati dia, pling, dapat selalu. Pling tu pun saya contohlah, saya hidup terbayang pling. Dapat macam mana, apa yang terlintas hati kita akan dapat. Itu syurga. Dan ada waktu-waktu dia tuan-tuan, Allah mai bersembang dengan kita. Allah mai sembang kita. Sallallahu alaihi wasallam. Dia wahai fulan ibni fulan, panggil nama kita. Kita punya Allah, saya Allah, ya Allah. Ingat tak dulu kita kalau jumpa kawan-kawan kita yang lama-lama tak jumpa, kita suka buat apa? Flashback. Cerita dia zaman-zaman dulu kan, zaman-zaman kita sonok-sonok dengan dia tu. Zaman naik motor orang-orang sana sini. Mana? Zaman duk pergi Allah SWT makan nasi lemak royal kat Kamplu. Contohlah. Kita flashback lah, flashback jumpa Allah, flashback. Ingat tak dulu waktu hidup kat dunia dulu, kamu kata kamu nak buat ni sekian-sekian, ingat tak? Kita pun betul lah ya Allah, kau kepala tak katai, tapi tak buat kan? Allah, betul lah ya Allah. Betul lah Allah, memang duk teringat nak buat sangat dah waktu hidup tu, teringat nak buat sangat dah, duk kata nak buat sangat tapi tak terbuat. Minta ampun lah ya Allah. Dah aku dah ampunkan. Tak ada, ajar lah. Flashback balik. Tuan-tuan sekalian Allah Muhammad, ada suasana macam tu. Dan segala kenikmatan yang kita dapat dalam syurga tu, segala nikmat yang kita seronok sangat ni, yang macam-macam segala nikmat ni, ada satu nikmat yang
paling hebat dan paling seronok, nikmat melihat wajah Allah. Syurga ni kata Nabi SAW, mi'atu darajat, 100 tingkat. Syurga ni 100 tingkat. Baina darajatan, di antara dua tingkat ni, baina samai wal ard, seperti langit dan bumi. Langit bumi ada 7 lapis. Satu lapis langit ni ada 5,000 tahun perjalanan. Tu. Ya, sebab tu orang yang duduk darjat atas tu, tengok orang duduk darjat di bawah ni macam kita duduk tengok bintang kat ufuk. Tu. 100 tingkat. Ada orang dapat darjat kemuliaan tingkat dia tinggi dekat syurga. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata ada orang dapat darjat tinggi, dia tengok orang darjat bawah macam tengok bintang. Sahabat kata, siapalah yang dapat darjat tinggi Rasulullah? Dia tu mesti para nabi, mesti para rasul. Nabi kata bahkan para nabi dan para rasul, dan orang-orang yang membenarkan para nabi dan rasul. Maksudnya kita pun layak duduk kat atas. Tingkatan syurga paling tinggi, syurga Firdaus. Syurga Firdaus paling tinggi, duduk bawah arasy Allah. Waktu Nabi kata kalau nak minta syurga Firdaus. Kalau kamu nak minta syurga Firdaus, minta tinggi-tinggi sekali. Ya Allah, bagi kami syurga yang bawah-bawah dah lah. Itu doa tu, doa orang tawaduk. Ya Allah, kami syurga yang rendah lah. Macam geng-geng yang malas belajar kat sekolah kan. Allah bagi PAS, SPM PAS, cukup makan dah. Itu jenis balong-balong tu minta cukup makan. Tapi orang yang semangat, salih ala Syekh Muhammad, pulun nak, ya Allah bagi saya dapat straight A, paling tidak berapa A. Target tu biar tinggi, bawah sikit tak apa lah. Nabi kata minta syurga paling tinggi, minta syurga Firdaus. Ya Allah, kurniakan kepada kami syurga Firdaus. Minta kat Allah. Walaupun kita tahu kita tak layak sikit pun, tapi minta. Orang yang dapat syurga Firdaus akan pi tengok wajah Allah, pi jumpa Allah sehari 2 kali. Tak sama macam orang duduk tu. Tapi setiap kali kita pi tengok wajah Allah, balik tu kita jadi lagi cantik lagi daripada waktu sebelum kita pi. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau tiap-tiap hari pi tengok wajah Allah, pi jumpa dengan Allah, sekali pi balik lagi cantik, sekali pi balik lagi cantik. Tuan-tuan boleh bayang kalau tiap-tiap hari bertambah cantik, bertambah cantik, padahal kita masuk syurga tu dah cantik dah. Macam mana tuan-tuan? Tak tahu sebab balik macam ni, benda yang tak pernah terfikir ngakai. Itulah syurga. Faham ni? Balik isteri kita kat rumah tanya, abang tadi keluar cantik dah, balik ni lagi cantik lah. Aku pergi berjumpa dengan Allah yang maha cantik. Jadi ziyadah, tambahan yang Allah berikan kepada ahli syurga ialah melihat wajah Allah SWT. Itu kelebihannya. Baik, ada 4 sifat yang sebut dalam ayat yang tadi. Yang pertama dia panggil Awwab, hamba yang kembali kepada Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Awwab dalam ayat yang ke-32. Yang keduanya Hafiz, juga pada ayat ke-32, iaitu bermaksud yang memelihara, yakni aturan-aturan Allah. Yang ketiganya sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Takut kepada Allah. Man khasyar rahman, orang-orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, takut kepada Ar-Rahman. Salli ala sayyidina Muhammad. Dan yang keempat, salli ala sayyidina Muhammad, dia panggil wajah bi qalbin munib, orang-orang yang datang dengan hati yang munib, datang dengan hati yang bertaubat. Ni 4 sifat yang nak kita bincang pada malam ni. Tadi mukadimah, ni baru nak masuk tajuk dia. InsyaAllah kita berhenti dalam buku 12 insyaAllah. Tak boleh malam ni ada ceramah kelompok. Hari Nabi ceramah pula lagi. Tak baca bendera dah baca habis dah, penuh jalan dah, tak nampak jalan, cari simpang tak nampak bendera. Ni tak saya ingat satu hari ni bendera tak ada dah mana. Orang dah tak heran dengan bendera ni, orang tu tengok Facebook, tengok handphone ni lah ni, semua maklumat dekat ujung jari.
Lepas tu share ikut dan aja. Tuan-tuan, saya Muhammad, saya post dekat dalam, saya nak pesan lah dekat tuan-tuan, saya nak pesan kat diri saya, nak pesan kat tuan-tuan, nak menang pilihan raya tak menghalalkan kita untuk fitnah orang. Ingat yang tu. Nak menang pilihan raya siapa pun tak menghalalkan kita pun untuk fitnah orang, untuk mengumpat orang. Ada mengumpat yang dibenarkan, tapi kita kena nilai part mana yang kita mampu ataupun dibenarkan pada syarak. Bukan semua benar. Dan kita ada orang lah, ada orang kot lah, ada orang 3-4 orang tukang reka cerita fitnah. Dia nak menang pilihan raya, dia mereka fitnah, nak jatuh, dia panggil character assassination. Itu bahasa orang kampung saya kat beri. Character assassination, pembunuhan karakter. Kita jenis lah ni, hamba keluar je apa cerita dulu, orang percaya dulu, orang jatuh hukum siap dah. Sebab yang menjadi hakim kita ni ialah netizen. Betul tak ni? Buat cerita, tulis ke tu, mama saya Muhammad, dia ni dapati buat ni sekian, post kat dalam Facebook. Dia buat tu dengan satu cerita fitnah. Dia tanggung dosa apa? Tanggung dosa fitnah. Kita pula geng dia. Bila kita geng dia, sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan dapat satu maklumat daripada geng tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan, ikhlas jawab. Tuan-tuan cek dulu tak betul tak salah. Cek dulu tak betul tak salah. Dah dah. Apa ni tak mengaku, tunjuk soleh semua ni. Subhanallah, 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 subhanallah. Kita dapat satu maklumat daripada geng kita, kita akan rasa semua benda yang sampai daripada dia betul belakang. Pasal dia geng kita. Betul tak? Ngaku tak ni? Pun tak mengaku juga apa ni. Tahu tuan-tuan tak buat lah. Tapi kita share kat orang. Kita dapat ni, kita share kat orang. Dia buat fitnah, dia dapat, dia tanggung dosa fitnah. Kita yang share daripada dia tu kepada orang yang kita tak tahu benda tu betul ataupun salah, kita tanggung dosa apa? Apa Nabi gelak kita? Nabi gelak kita apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi gelak kita pendusta, al-kazzab. Nabi sebut salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'i kadhiban yuhadditha bi kulli ma sami'a. Cukuplah seorang itu digelar sebagai al-kadzab, si pendusta, pembohong, apabila dia menceritakan semua yang didengar olehnya tanpa dia cek dulu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maksudnya selesai dak kita ni? Dak tuan-tuan. Ambil satu, share dulu. Tengoklah ni pun pembohong ingat kau betul apa. Kita pun share ke orang, pasal apa? Pasal dia geng kita. Dan TV depan Allah sallallahu alaihi Muhammad, Allah kata kat kita, hang pembohong. Ya, saya tak bohong ya Allah. Pembohong. Hang menyampaikan sesuatu benda yang tak betul kepada orang lain. Ya, saya tak tahu ya Allah. Saya terima je maklumat dia tu. Hang tahu tak kata tu fitnah? Saya tak tahu ya Allah. Bukan saya buat cerita fitnah ni. Dia yang buat. Saya tak tahu. Saya share saja. Pendusta. Dan kalau benda tu benda fitnah, kita menjadi penyambung lidah fitnah. Kalau benda tu betul, kita dikira sebagai pendusta pasal tak cek dulu betul ataupun salah. Cek dulu. Faham tak ni? Hari ni saya post dekat dalam status Facebook saya, Instagram saya. Saya kata heran orang lah ni, waktu zaman waktu kempen ni, waktu time kempen ni, seolah-olah malaikat semua berehat tak mencatat. Kita punya tulis tu, kita punya share tu, kita punya kata ke orang tu, kita punya kata tu macam malaikat tak ada Kita sedap nak kata apa, waktu ni berleluasa tu panggil apa? Fake account. Tak fake account. Account yang bukan dia buat ni, dia panggil cyber troopers. Dia buat satu account, dia buat nama apa-apa, tugas dia hantam ya. Orang tak tahu dia siapa. Kawan tu buat live, dia tukar hantam ke Allah sembang yang dekat Allah apa dia tu, dia kat geng kat bawah tu. Fake account. Saya nak tanya tuan-tuan ikhlas jawab. Orang fake account ni, yang buat fake account ni, so dia sebut malaikat catat tak kat dia?
Saya tak tahu. Malaikat catat kat dia ke ataupun nama yang dia reka-reka tu? Kat dia lah. Dia tahu tak benda tu? Dia patut tahu lah pasal dia orang Islam. Lepas tu saya kata, seolah macam malaikat tak bertugas ni. Time ni 2 minggu ni, so malaikat kata, malaikat semua rehat tak 2 minggu lah. Pasal apa ni, mereka time mereka nak hantam kau ni. Kalau nak fitnah tu, kita semua itu kita tutup relax 2 minggu jangan buat apa. Hari mengundi lagi malaikat tak boleh buat apa. Relax lagi dia nak bangkah ni duk catat. Memang undi itu rahsia, tapi dia tidak rahsia di sisi Allah. Ingat? Yang saya takut dia apa? Takut kawan yang kita sokong tu dia menang, dapat jawatan, dapat pangkat, dapat jawatan, dapat habuan dia. Yang kita tahu dapat apa? Dapat muflis akhirat, dapat dosa berkekalan. Pergi depan Allah, dosa punya berlambak. 2 minggu je himpun dosa. Setahun, 5 tahun mayang buat ibadat, puasa, pergi umrah, 5 tahun mayang, 5 tahun buat puasa, 5 tahun, 2 minggu je settle semua pahala. Bagi orang tu, bagi orang ni, bagi orang tu, bagi orang tu. Hati-hatilah tuan-tuan. Politik juga. Ni pesan umum, tak cerita siapa-siapa. Ambil lah seorang sikit. Kali ingat saya Saleh Zaman. Waktu saya jarang post pasal politik, saya tak post sangat. Saya takut saya ikut salah. Salah pun nak menjawab apa lagi. Semua tu ada orang, kau ni bertanding, kau ni pun bertanding. Kau ni kata, kau ni pun kata, kau ni pun buat, kau ni pun buat. Kau ni pun ada orang ni, maklumat kau ni pun ada maklumat. Saya tegur dekat dalam grup geng-geng saya, alumni sekolah saya, sekolah agama. Saya duk hantar. Saya kata apa? Buat satu benda kita tak tahu, tak payahlah duk hantar. Kalau betul sahih hantar. Daripada kita duduk cerita, meniaga nasi lemak. Kita meniaga nasi lemak ni. Kawan sebelah pun meniaga nasi lemak. Kita meniaga nasi lemak sini, dia sebelah pun meniaga nasi lemak. Kita tengok kedai nasi lemak dia ramai orang duk beratok. Kita dah barang. Kita nak meniaga, nak bagi laku. Kedai dia orang beli ramai-ramai. Macam mana kita nak buat bagi orang tu mai beli nasi kita? Buatlah bungkus elok-elok sikit, hamburlah kedai hang tu bagi cantik-cantik sikit, buhlah lampu-lampu bagi lilap sikit. Betul ni? Ceritalah, bagilah bagi sedap-sedap, barulah orang mai beli kita. Ini kita kata apa? Bodoh lah hang pergi beli kedai ni. Ni apa rata-rata otak punya orang? Ni makan apa ni? Makan semut tiap-tiap hari. Lupa. Makan babi ke? Ni apa? Taruh dia cukup-cukup. Dia nak main kat kita lah. Dia tak main dekat kita. Kita nak menang pelihara, kita harap undi orang main kat kita. Tapi tiap-tiap hari yang duk hantam dia nak main kat kita lah. Tak ada lah tu cerita dia. Bisik macam tu ya tuan-tuan. Lah ni cerita apa hang nak bagi yang pujuk lah dia main kat kita. Tu yang ni. Boleh tak saya jadi calon ni? Tak payah, saya pun tak mau. Sungguh tu dah pucuk dia baik kita. Bagi tahu kita, bagi tahu apa yang kita nak buat. Saya nak buat ni, kalau saya menang saya buat macam ni, saya buat macam ni. Kalau saya menang saya buat tu. Kalau hari ni saya menang, contoh. Kan contoh. Saleh Muhammad offer lah ke orang apa yang kita nak buat. Orang tu percaya dengan kita, dia undilah kita daripada kita duk hantam dia pula yang dia nak undi kita. Ni bodoh terakai. Yang bodoh hampir diikut dia pasal apa? Sudah itu penyamun, sudah itu pembohong, hang pun kena bohong, cerdik pembohong ni. Hang tu yang bodoh, saya bodoh tuan. Cerita kerambi tu kan. Dah taruh dia lagi lah dia jauh dari kita. Dan sebab Allah SWT. Apa dia ada cerita tak? Hang batal balik cerita kita ni. Aduh, subhanallah. Baik, sifat pertama awam. Yang dimaksudkan dengan awam ini ialah kembali kepada Allah daripada maksiat kepada ketaatan. Daripada hati yang lalai kepada hati yang mengingati Allah. Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Awam, tu awam. Dulu duk buat maksiat banyak. Cukup-cukup dah, tak mau dah. Saya nak jadi orang baik. Jadi orang baik. Nak jadi orang baik ni, dia ada usaha. Sallallahu alaihi Muhammad. Jalan hidayah ni tuan-tuan, Allah bagi dekat kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Rebut hidayah tu, hidayah. Nasi mai kat depan, kena usaha untuk ambil nasi tu masuk dalam mulut. Dia kena ada effort. Dia antara effort, dia antara usaha untuk berubah daripada kita ni tak baik menjadi baik,
ialah tengok siapa yang duk keliling kita. Tengok siapa yang duk keliling kita. Ini benda yang membantu kita ni untuk kita jadi baik. Allahumma salli ala. Daripada hati yang lalai kepada hati yang mengingati Allah, kepada hati yang sentiasa ingat pada Allah. Ubaid bin Umair rahimahullah mengatakan bahawa awab ialah dia ingat akan dosa yang dia lakukan, kemudian dia memohon ampun pada Allah atas dosa-dosa tersebut. Itu awab. Sa'id bin Musayyib rahimahullah berkata, yang dimaksudkan dengan awab adalah orang yang berbuat dosa lalu dia bertaubat, kemudian dia terjumus lagi ke dalam dosa, lalu dia bertaubat lagi, dia terjumus lagi ke dalam dosa, lalu dia bertaubat lagi. Orang ni dia panggil awab, kata Sa'id bin Musayyib rahimahullah ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu hari ada seorang pencuri masuk ke rumah Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala. Rumah Malik bin Dinar tak ada apa-apa. Tak ada apa. Rumah dia rumah kosong. Tak ada apa. Bukan rumah orang kaya. Tapi pencuri itu tersalah masuklah rumah. Dia ingat kata ada rumah dia ada apa-apa. Macam ada seorang tu tuan-tuan, dia duduk satu kawasan perumahan. Tiba-tiba Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, banyak kes pecah rumah kat dalam tu. Rumah tu kena pecah, rumah ni kena pecah. Tahu dia buat apa tuan-tuan? Dia pergi beli CCTV yang tipu punya. Bukan yang betul-betul tu mahal, tak ada duit. Dia pergi beli dekat Roadwalk tu. Dia pergi yang buah bateri tu, tak ada. Buah bateri tu, pelekat je, menyala je. Klik, 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 rasa nampak macam ada CCTV. Dia pelekat ujung tu satu, dia pelekat ujung tu, tengah tu, ujung ni, penuh kat rumah dia tu. Pelekat dengan CCTV tipu tu. Tuan-tuan, tak dan 2 hari rumah dia kena masuk. Tahu pasal apa? Pasal ingat di Malaysia rumah orang kaya ni banyak sangat CCTV. Dia buat rumah dia masuk. Kena rumah tak ada apa, tapi salah siapa? Masuk tengok. Loh, tak ada apa sungguh. Salah. Elok masuk bertembung dengan Malik bin Anas. Malik bin Dinar rahimahullah. Masuk bertembung. Allah. Kalau dulu-dulu orang masuk rumah kita, Sallallahu Alaihi Muhammad, orang masuk rumah kita, dengar bunyi tuan rumah bangkit, dengar pencuri itu lari ya. Lah ni kalau orang masuk rumah kita, nampak pencuri itu, kita lari. Dia ni yang macam-macam dia boleh buat ni tuan-tuan. Dia boleh potong tangan orang sekarang nak curi ni, nak ambil ni. Dia boleh bunuh orang semata-mata nak ambil rantai kat leher tuan-tuan. Orang lain nyawa dah tak nilai ya. Mana Ustaz Muhammad? Allahumma salli ala Muhammad. Masuk rumah Malik bin Dinar, tengok tak ada apa. Apa pun tak ada. Kosong. Berjumpa pula dengan Malik, Allah, dia kata Ustaz. Curi masuk. Lepas tu kawan tu nak lari. Jangan lari. Tunggu saat. Saat aku nak cari apa-apa nak bagi ke hang. Dia ni pasal apa? Pasal apa? Saat dia nak bagi apa? Saya nak bagi apa pun, saya tak ada apa nak bagi kat Tuhan ni, kata. Kau ni pun terpinggir-pinggir mampu dah apa. Dia kata, lah ni macam ni. Daripada hang balik tangan kosong, saya nak bagi juga sesuatu. Boleh tak? Apa dia? Saya nak ajak hang semayang 2 rakaat. Paling tidak yang tu ya, yang Allah boleh bagi kat hang. Aku tak ada apa nak bagi. Hampir semayang je 2 rakaat. Boleh tak? Kawan takut kena tangkap tak apalah, saya semayang 2 rakaat. Dia pergi semayang. Pergi ambil semayang, dia pun Allahu Akbar semayang. Solat semayang. Habis semayang tu tuan sekalian macam mana? Lepas tu macam mana ni? Tak ada apa nak bagi, tapi takkan boleh tak nak semayang 2 rakaat lagi? Dia pula minta Allah. Dia semayang 2 rakaat lagi. Tuan-tuan, akhirnya subhanallah tuan sekalian, dalam semayang yang kedua tu dia menangis tuan sekalian Muhammad Muhammad. Kemudian habis semayang dia angkat tangan doa, dia bertaubat sungguh-sungguh. Dia kata tak ada benda yang lebih bernilai daripada apa yang aku dapat pada malam ni, daripada kenikmatan aku semayang 2 rakaat ni. Terima kasih wahai tuan rumah. Dia berubah jadi. Ya Allah. Allahumma salli tu. Orang ikhlas. Nak abang kata kadang-kadang ada orang dia nampak dia buat jahat dan dia boleh berubah tu sebab macam mana kita respon dengan dia. Sallallahu alaihi Muhammad.
Waktu zaman Nabi Isa alaihissalam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada seorang pencuri. Nabi Isa duduk berjalan dengan geng-geng dia ni, orang baik-baik. Tiba-tiba ada seorang yang dia ni terkenal dia pencuri. Tapi dia taubatlah, dia minta ampun, ya Allah, aku minta ampun, taubat sungguh-sungguh. Kemudian dia kata, wahai Nabi Isa, boleh tak aku nak masuk sekali, nak ikut sekali dengan rombongan kamu? Geng-geng yang duduk dengan Nabi Isa alaihissalam ni mula duduk jeling-jeling kat dia. Siapa? Hang tahu tak kami ni siapa? Tahu tak kami siapa ni? Kami ni geng-geng Nabi Isa, tahu tak? Hang tu siapa? Penuh dengan dosa, maksiat, mencuri. Hang duduk dengan kami. Dia duduk jeling-jeling. Nabi Isa berhenti. Nabi Isa kata apa? Kamu yang ni kamu keluar daripada sini. Dia ni masuk dekat ni. Pasal apa? Allah telah memalingkan hati-hati kamu ni daripada orang yang dekat kepada aku kepada orang ni yang lebih dekat kepada aku pada waktu ni. Ikhlas. Waktu tuan-tuan, orang-orang yang macam ni, salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang-orang yang melakukan dosa dan boleh kembali kepada Allah, dia panggil orang awam. Satu hari Imam Ahmad bin Hanbal cerita, satu hari dia lalu kat satu jalan, tiba-tiba ada seorang perompak. Dia nampak lalu dia nampak ada seorang perompak tu pergi curi barang seorang. Dia nampak depan mata dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia nampak ni kawan ni. Dia nampak curi barang tu, dia lari. Dia kata, "Wih, dia ni curi." Dia tak boleh nak buat apa, kawan tu dia lari. Imam Ahmad pergi sembahyang kat masjid. Sampai-sampai kat masjid, dia tengok perompak tu tengah duduk sembahyang kat masjid. Perompak tu. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sallallahu alaihi Muhammad, dia pergi dekat perompak tersebut. Dia kata, hang tahu tak, apa yang hang buat tadi aku nampak, dan perbuatan hang tadi ni tak melayakkan hang untuk duduk di depan Tuhan. Dia sound tu marah sungguh. Macam kita lah, kalau kita tengok budak-budak dia buat apa jahat, main-main dia mayang, kita kata apa, hang buat apa ni? Buat ni? Oh, hang tadi buat apa ni, main mayang pula. Ayat Allah nak terima mayang hang tu. Betul lah kot kita kan. Betul kan? Hampa ni tak mengaku sungguh. Tanya apa pun tak mengaku macam tu. Dia kata sebab Allah sebab. Dia kata tak layak, Allah takkan terima semayang. Selagi hang duk buat kerja macam tu, hang tak layak nak tu ni, Allah tak terima semayang hang, kata Imam Ahmad. Ustaz disebut. Lalu pencuri tu kata apa? Wahai Imam, antara Allah dengan aku ni berapa banyak dah pintu-pintu yang sudah tertutup. Ada. Nak suruh sedekah, aku tak boleh, tak ada. Nak pergi buat baik dengan orang macam kamu, tak ada. Nak pergi mengajar agama, nak pergi baca kitab, nak duduk dalam majlis ilmu, nak zikir apa, semua aku tak ada. Semua banyak pintu dah tertutup dah. Cuma aku ni duk harap ada satu pintu aja yang terbuka lagi kat aku ni, yang tersisa untuk aku ni, iaitu sembahyang ni. Yang ni aku harap, yang lain tak ada. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tu masuklah hati Muhammad, kena sendiri. Berapa bulan lepas daripada tu, kan Imam Ahmad pun pergi buat haji. Waktu dia sedang tawaf Kaabah, dia tengok ada seorang duduk kat Kaabah tu, duduk melekat kat Kaabah tu. Dia kata, ya Allah, aku bertaubat kepadamu, ya Allah, aku tak akan kembali untuk buat maksiat kepadamu, ya Allah. Bila Imam Ahmad tengok-tengok, dia kata, lah, tu subhanallah, tu pencuri yang aku jumpa hari tu ni. Aku kata dalam hati, dia sisakan satu pintu dalam keadaan selalu terbuka di antara dirinya dengan Allah, iaitu semayang tadi ni. Maka inilah sebagai balasan dia, Allah bukakan kepadanya seluruh pintu-pintu kebaikan. Hikmah dia tuan-tuan, kita ni buat dosa macam-macam, banyak dosa kita buat. Dengan dosa yang kita buat, dia menutup banyak jalan-jalan kebaikan. Ada orang banyak jalan sedekah kat dia, Allah bagi kat dia. Pasal apa? Pasal Allah redha dia dengan sedekah dia. Tapi kita jalan sedekah pun tak masuk kat kita. Pasal apa? Ada dosa kita buat yang menutup ni jalan-jalan kebaikan.
Jalan-jalan taufik ni. Tak boleh nak bangkit tahajud, tak boleh nak duduk istighfar sampai menangis-nangis, tak boleh nak baca Quran sedap-sedap. Pasal apa? Jalan-jalan kebaikan tu tertutup pasal dosa-dosa kita. Walaupun demikian, jangan sampai kita tutup semua. Buat takat mana yang kita mampu buat. Bangkit, pergi semayang berjemaah kat masjid. Kok itulah jalan satu lagi yang Allah bagi kat kita. Usahalah kita untuk istighfar. Kok itulah satu lagi jalan yang Allah bagi kat kita. Bangkitlah, ikhtiar-ikhtiar, bangkit baik. Yang nampak macam sikit, kok satu itulah yang akan buka balik jalan-jalan kebaikan-kebaikan untuk kita ni. Allahumma salli ala Muhammad. Ada. Yang pertama awwab, yang kedua hafiz. Ibnu Abbas rahimahullah mengatakan ia menjaga amanah yang Allah janjikan untuknya dan dia pun menjalankannya. Allah suruh kita buat apa? Buat ibadat. Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang pada kamu, hendaklah kamu tinggal semua. Apa yang aku suruh pada kamu, buatlah yang sedaya dan termampu oleh kamu. Tu amanah yang Allah bagi kat kita. Jaga elok-elok. Ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Jaga tu maksud kata Dr. Mustafa Bura dalam Al-Wafi, kamu melakukan semua apa yang diwajibkan kepadamu dengan bersungguh-sungguh. Semayang awal waktu, semayang berjemaah, semayang pula dekat masjid, duduk pula soal paling hadapan. Nak buat yang paling baik dalam yang wajib tu dia panggil jaga Allah. Bersungguh-sungguh pula melakukan yang sunat, bersungguh-sungguh nak buat yang sunat, itu dia panggil jaga Allah. Meletakkan satu border sempadan di antara dia dengan perkara yang diharamkan oleh Allah. Haram tanu, sebelum sampai haram tu dia berhenti siap-siap dah. Namanya syubhah. Ni orang yang jaga Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Qatadah rahimahullah mengatakan, maksud hafiz ini ialah dia menjaga kewajipan dan nikmat yang Allah janjikan untuk dia. Ibnu Qayyim menjelaskan, perlu diketahui bahawa nafsu itu ada dua kekuatan, iaitu kekuatan untuk menyerang dan kekuatan untuk bertahan. Yang dimaksudkan dengan awwab tadi adalah kekuatan untuk menyerang dengan kembali kepada Allah mengharapkan ridhanya, sedangkan hafiz ini ialah bertahan diri daripada maksiat dan hal-hal yang terlarang. Jadi hafiz adalah menahan daripada larangan Allah, sedangkan awwab ialah menghadapkan pada Allah dengan melakukan ketaatan. Ada seorang lelaki, dia jual barang daripada rumah ke rumah, namanya Abu Bakar. Dia ni segak. Allahumma salli ala Muhammad. Segak. Ramai orang perempuan duk kenal dengan dia. Walaupun waktu tu tak ada TikTok. Ada. Kalau ada TikTok agaknya, kalau dia post satu post dia, semua yang komen tu semua muslimat. Alah, ni macam-macam fitnah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi dia pergi meniaga daripada rumah ke rumah, meniaga rumah ke rumah, rumah ke rumah. Orang perempuan duk tengok aja dia, teringin dekat dia. Ada seorang perempuan, dia ambil satu tindakan. Abu Bakar, Maisat, aku nak tengok barang kamu. Abu Bakar ni pi ni dengan tujuan dia, memang dia nak jual barang dia. Masuk. Tak apalah, saya duduk kalau masuk, saya nak tengok barang kamu. Dia pun masuk ke rumah. Orang perempuan tu pi kat pintu, kerak, dia tutup pintu, kunci pintu. Kita sudahlah. Wahai Abu Bakar, aku sangat terpesona dengan kamu. Hari ini aku nak bersama dengan kamu. Kita tak boleh, orang Islam, kita tak boleh buat macam ni. Kalau kamu tak mau dengar cakap aku untuk bersama dengan kamu pada hari ini, aku akan menjerit, bagi tahu kata kamu masuk rumah aku nak rogol aku, dan semua orang dekat sana akan percaya dekat aku. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan duduk dalam posisi itu, ni perempuan ni cantik pula, kena tangkap masuk dalam rumah pula, ajak untuk zina dengan dia pula, tuan-tuan anggap apa yang tuan-tuan akan buat? Semua tunjuk muka soleh saja. Tak duduk depan mata, tak apalah. Ni lauk duduk depan kucing. Tunggu lagi. Dia kata tak apalah Ustaz, darurat. Aduh, subhanallah.
Tuan-tuan, dia fikir nak buat gua mana, aku tak tahulah. Dia kata, buat fikir tak lepas. Tak apalah, dia kata, saya bagi saya masuk bilik yang tu. Masuk bilik yang. Dia nak cari jalan nak pelepaskan dia. Bagi saya masuk bilik yang, saya nak bersihkan diri saya, boleh tak? Ada peluh-peluh ni. Dia kata, pergi masuk tu bilik yang kat sini. Saudara saya Muhammad. Lalu subhanallah, dia pun saudara saya Muhammad, dalam bilik yang tu, aku nak buat apa? Mai satu idea. Dia buang ayam besar, dia ambil najis dia tu, dia lumuk satu badan. Kemudian dia pun keluar tengok najis satu badan. Perempuan dia kata, apa hang ni gila, orang gila rupanya hang ni. Keluar cepat, keluar ni, busuk keluar ni. Dia pun keluar, lari balik dalam keadaan menangis. Syukur pada Allah lah selamatkan dia. Dia sampai ke murah, dia basuh badan dia, dia pun pergi masjid. Bila sampai masjid, dia tengok semua orang duk tengok dah. Semua tengok. Dia pun heran, pasal apa semua orang duk tengok saya ni, pasal apa? Dia pun habis sembahyang pun jumpa dia. Wahai Abu Bakar, hang pakai minyak wangi apa wangi sangat ni? Hang pakai minyak apa wangi ni? Jual kat mana minyak wangi? Dia kata, aku tak pakai minyak wangi pun. Aku tak pakai minyak wangi. Allah jadikan tubuhnya sewangi-wanginya sampai dia mendapat gelaran Abu Bakar Al-Misk. Dan wangi itu kekal kat dia sampai dia mati. Dan cerita apa? Orang yang jaga diri dia daripada maksiat. Oh subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki, dia ni kisah lain pula ni. Dia jatuh cinta dengan seorang perempuan. Waktu perempuan tu keluar, dia nampak perempuan tu keluar, dia ikut daripada jauh. Bila sampai kat kawasan lapang bunuh Sahara, tak ada siapa-siapa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ada orang, saya cuma yang duduk sekali semua pekat lena tidur habis dah. Si laki-laki ni pun piluah perasaan dia dekat perempuan tu. Dia kata, tengok semua orang dah tidur dah. Sallallahu alaihi wasallam dia pun luahlah perasaan. Dia kata, saya ni sangat suka lah, saya apa-apa seminar lah. Dia kata, tengok semua orang dah tidur dah. Perempuan tu kata. Lalu dia duduk kata, perempuan ni respon ni, dia kata, perempuan ni setuju ni, nampak tak? Sedang Sallallahu Muhammad. Lalu dia ingat kata itulah. Lalu dia pun berdiri, dia pergi pusing tengok, dia kata, semua orang dah tidur lah. Ada perempuan tu kata apa? Perempuan tu jawab satu jawapan je kat dia. Dia kata, kamu rasa kan Allah tidur tak? Dia jawab, kamu rasa Allah tidur tak waktu ni? Dia kata, Allah tak tidur. Allah tak pernah mengantuk. Allah tak pernah tidur. Perempuan tu kata, zat yang tak tidur, tak pernah tidur, dia akan tengok kita walaupun orang lain semua tak tengok kita. Sebab tu kita bukan patut takut kat orang ni, yang kita patut takut dekat Allah yang tak pernah tidur. Ada perempuan, lelaki dia pun tulis perempuan, tinggalkan perempuan tu, dia bertaubat, dia balik kampung halaman dia. Kemudian dia meninggal, orang-orang bermimpi melihatnya, ditanyakan kepadanya, apa tindakan Allah kepada kamu? Dia menjawab, Allah mengampuniku kerana ketakutanku itu, dan demikian terhapuslah segala dosa-dosaku. Yang ketiga, tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, sifat yang ketiga, khauf, takut. Takut apa ni? Kata Aid Al-Qarni, ada 4 tanda khauf. Yang pertama, pada kesesuaian antara lahir dan batin. Artinya perbuatan dan hati seorang itu tidak bertentangan. Dia kata dia takut pada Allah, perbuatan dia tu menunjukkan yang dia takut pada Allah. Faham ni? Ini taklah mulut kata aku takut ke Allah, tapi saya Muhammad tuan-tuan, hati tak macam tu. Yang kedua, amal zahirnya lebih baik, amal zahirnya tidak lebih baik daripada batinnya. Saudara-saudara, kita amal zahir lebih baik daripada batin. Main depan orang, pergi masjid pegang tasbih, baju jubah elok, serban buatan kepala. Semayang seorang-seorang, baju pun tak pakai, gulung kain sampai atas pusat ni. Dekat orang depan orang, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dua rumah bela hamlah. Itu pun bunyi kat, kadang tak bunyi langsung. Jadi perbuatan zahir tak sama macam kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jujur kepada Allah dalam ucapan, perbuatan dan sikapnya.
jujur pada Allah dalam ucapan, perbuatan dan sikapnya. Keempat, menyesali segala kemaksiatan dan bergembira atas amal baik yang telah dia lakukan. Sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, bukan keempat, lima, hari ini lebih baik daripada kemarin. Khauf akan menyebabkan seseorang itu akan sentiasa memburu-buru amal kebaikan. Ada yang di fikirannya, Salih Samad, ada bagaimana untuk dia menambah dan menambah amalnya dan memperbaiki amalan dia. Dia berusaha untuk amal hari ini lebih baik daripada kemarin. Itu tanda orang ada khauf pada Allah, takut pada Allah. Dan sifat yang keempat, yang terakhir, datang dengan hati yang munib. Dalam ayat tadi, yang dimaksudkan dengan datang dengan hati yang munib ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas, iaitulah kembali, yakni dengan bertaubat daripada maksiat kepada Allah, melakukan ketaatan, mencintai ketaatan tersebut dan menerimanya. Intinya yang dimaksudkan ialah semua penghuni syurga yang keempat adalah kembali kepada Allah dengan hati yang selamat, bertaubat padanya dan menundukkan diri serendah-rendahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan kita tahu empat sifat ahli syurga ni tuan-tuan, membuatkan kita makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jadi orang yang bertaubat pada Allah, kita menjauhkan maksiat, kita kembali taat kepada Allah, sehingga kita dapat berjumpa dengan Allah dengan hati yang selamat dan sejahtera. Amin amin ya mujibas sailin. Tuan-tuan, cukup sekadar tu untuk hari ini. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk saya dan manfaat pada kita semua. Mudah-mudahan kita ni semua dijadikan oleh Allah sebagai ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin.